Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera diucapkan kepada murid-murid tahun 6 USM. Baiklah, hari ini, hari Isnin bersamaan 28 Jun 2021, kita akan teruskan lagi dengan sesi pembelajaran secara atas talian bagi subjek Bahasa Melayu untuk tahun 6 USM. Baiklah, cikgu harap semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti sesi PDPR pada hari ini. Sebelum itu, suka cikgu ingatkan bahawa kita masih lagi berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Oleh itu, cikgu harap semua murid dapat menjaga diri masing-masing dan teruskan mengekalkan momentum untuk akademik anda. Baiklah, kita terus saja pergi kepada slide seterusnya. Baiklah, isi kandungan PDPR pada hari ini ialah tema keselamatan diutamakan. Tajuk kita pada hari ini ialah pujukan dalam talian. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 65. Standard kandungan kita pada hari ini ialah 3.3.3. Murid menulis jawapan pemahaman dengan betulnya. Baiklah, cikgu harap murid-murid dapat keluarkan buku teks dan rujuk buku teks anda pada halaman 65. Seterusnya, isi kandungan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, hari ini kita akan masuk kepada kemahiran menulis, iaitu menulis jawapan pemahaman dengan betulnya. Sebelum itu, kita baca sama-sama petikan di dalam buku teks yang bertajuk pujukan dalam talian. Baiklah, kita tengok ya. Sama-sama, Sarmila gemar melayari internet. Pada waktu senggang, dia berbual-bual dengan rakan lama dan rakan baharunya melalui laman sosial. Pada suatu hari, seorang lelaki menghubungi Sarmila melalui laman sosial. Lelaki itu memberitahu Sarmila bahawa dia telah memenangi satu peraduan kerana laman sosialnya telah terpilih dalam undian. Anda jutawan semalam. Sarmila gembira sekali. Lelaki itu meminta nama penuh Sarmila. Sarmila pun memberikan namanya kepada lelaki itu. Kemudian dia meminta nombor MyCard-nya pula. Tanpa usul periksa, Sarmila terus mengikut permintaan lelaki tersebut. Seterusnya, lelaki itu meminta nombor akaun bank dan nombor pengenalan peribadi, PIN kad bank. Dia memberikan alasan untuk memudahkannya memasukkan wang RM1 juta ke dalam akaun Sarmila. Tiba-tiba, Sarmila teringat akan pesanan Puan Rogayah binti Aman, pegawai bank negara yang pernah memberikan ceramah di sekolahnya. Sarmila bertindak bijak dengan memutuskan perbualan tersebut. Baiklah, di sini kita dapat lihat satu petikan berkenaan petikan berkenaan tentang bahayanya penggunaan media sosial. Baiklah, seperti mana yang kita sedia maklum, pada waktu ini terdapat pelbagai jenis media-media sosial yang ada dalam internet. Antaranya ialah Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain. Jadi, ramai pengguna ataupun ramai pelajar sekolah yang menggunakan laman sosial ini. Sebenarnya laman sosial ini mempunyai baik dan buruk. Jika digunakan dengan betul, ia akan memberi implikasi yang baik. Manakala jika ia tidak digunakan dengan betul, ia akan menghasilkan implikasi yang tidak baik. Baiklah, dalam petikan ini kita dapat mengetahui bahawa Sarmila dia gemar melayari internet pada waktu senggang, iaitu waktu yang lapang untuk dia berbual-bual dengan rakan di laman sosial. Okey, ini adalah perkara biasa yang berlaku pada hari ini. Pada suatu hari, ketika Sarmila sedang melayari laman sosialnya, dia telah ditegur melalui laman sosial itu oleh seorang lelaki yang mengatakan bahawa Sarmila telah memenangi satu peraduan. Satu peraduan dalam undian anda jutawan. Dan Sarmila tanpa usul periksa amat gembira sekali. Dia gembira kerana dia telah memenangi wang yang banyak. Jadi, tanpa usul periksa, Sarmila terus memberikan nama penuh dan nombor kad pengenalannya.
untuk bahagian ini kita sedia maklum bahawa kita tidak boleh membiarkan orang yang tidak kita kenali mengetahui berkenaan nama penuh, alamat, nombor telefon dan juga nombor MyKad kita di media sosial. Oleh itu, cikgu berpesan kepada murid-murid supaya tidak mendedahkan semua alamat peribadi, semua perkara yang boleh membahayakan. Okey, yang boleh membahayakan. Okey. Seterusnya, lelaki itu meminta nombor akaun bank dan nombor pengenalan peribadi. Okey, di sini dia memberikan alasan bahawa lelaki itu memberikan alasan iaitu dia ingin memasukkan wang 1 juta ke dalam akaun Sarmila. Okey, dia mula-mula minta nama penuh, minta MyKad, okey, dan kemudian dia minta nombor bank. Kemudian Sarmila tiba-tiba teringat. Okey, nasib baiklah Sarmila ni teringat akan pesanan Bank Negara yang pernah memberi ceramah di sekolahnya iaitu Puan Rugayah binti Aman yang mengatakan bahawa apa yang dikatakan, okey, apa yang dikatakan dekat situ. Okey, itu nanti murid-murid perlu fikirkan. Okey, Sarmila bertindak bijak dengan memutuskan perbualan tersebut. Okey, akhirnya tanpa memberikan nombor bank dan nombor pengenalan peribadi dan PIN kad bank, Sarmila bertindak bijak dengan memutuskan perbualan tersebut, menamatkan perbualan, maksudnya tak layan pertanyaan lelaki itu. Okey, baiklah. Itu adalah isi kandungan petikan kita pada hari ini. Okey, pelajar-pelajar perlu teliti setiap satu perenggan demi satu perenggan untuk mengetahui isi, untuk menjawab soalan-soalan yang akan dikemukakan selepas ini. Okey, baiklah. Seterusnya kita tengok dekat sini, dekat buku teks awak, buku surat 65 ni. Okey, dia ada beberapa info yang lain, antaranya ialah maklumat. Okey, bahagian maklumat ni iaitu diterangkan tentang nombor PIN ataupun nombor PIN. Okey, PIN atau PIN ialah akronim. Akronim itu singkatan bagi Personal Identification Number. Okay, Personal Identification Number. Baiklah, kita panggil nombor PIN lah. Okay, itu yang ada dalam petikan tadi. Okay, seterusnya kita tengok pada S2 ni, bahagian S2. Dia tanya, pada pendapat kamu, apakah pesanan yang diberikan oleh pegawai bank itu? Okay, pada pendapat kamu, apakah pesanan yang diberikan oleh pegawai bank itu? Jadi dekat sini tadi, dekat perenggan yang atas ni, kita dapat tahu bahawa Sarmila teringat akan pesanan Puan Rugayah binti Aman, pegawai Bank Negara yang pernah memberikan ceramah di sekolahnya. Selepas teringat akan pesanan tersebut, Sarmila bertindak bijak dengan memutuskan perbualan tersebut. Okey, maksud dia, ada sesuatu perkara yang telah diberitahu oleh Puan Rugayah. Jadi, pada pendapat murid-murid, apakah perkara yang telah diberitahu oleh Puan Rugayah atau pesanan Puan Rugayah, pegawai Bank Negara kepada Sarmila? Jadi, dekat sini nanti murid-murid akan berikan pendapat murid-murid lah. Okey, kita tengok S1 yang bahagian kuning ni. Okey, di sini terdapat 5 soalan pemahaman. Kita tengok satu-satu. Yang pertama, laman sesawang apakah yang dilayari oleh Sarmila? Okey, laman sesawang apakah yang dilayari oleh Sarmila? Jadi, apakah dia? Okey, laman apa? Okey, seperti yang kita tahu, dia tulis dekat situ laman sosial. Laman sosial ada banyak, jadi murid-murid boleh pilih laman sosial yang paling sesuai. Okey, laman sosial yang paling sesuai yang dilayari oleh Sarmila. Yang kedua, mengapakah Sarmila amat gembira? Okey, pun ada dekat sini, dekat dalam petikan ni jawapan dia. Dan mengapakah Sarmila tidak memberikan maklumat kepada lelaki itu? Mengapakah Sarmila tidak memberikan maklumat kepada lelaki itu? Kenapa Sarmila tidak memberi maklumat? Okey, ada juga dekat sini.
Okay, kenapa tak beri? Kan? Kita boleh fikir secara logiknya mengapa kita tidak boleh memberikan maklumat peribadi kita sesuka hati kepada orang yang tidak dikenali. Jadi, kenapa? Okay, mengapa? Soalan yang keempat, apakah maklumat yang dikehendaki oleh lelaki itu? Okay, pun ada dalam petikan ni. Apakah maklumat yang dikehendaki oleh lelaki itu? Dan yang kelima, jelaskan kesan jika Sarmila tidak memutuskan perbualan itu. Okay, jelaskan kesan jika Sarmila tidak memutuskan perbualan itu. Okey, ini adalah soalan kebat. Jadi, murid-murid perlu berikan. Okey, murid-murid perlu berikan pendapat peribadi, pandangan murid-murid. Okey, kesan jika Sarmila tidak memutuskan perbualan tersebut. Okey, apa akan jadi kalau Sarmila bagi nombor PIN bank, bagi nombor akaun bank? Apa yang akan berlaku? Baiklah. Okey, kita pergi kepada latihan. Salin latihan pemahaman S1. Okey, S1 ni, S1 soalan ni. Okey, kemudian dan S2. S2 adalah yang ini, soalan yang pada pendapat kamu ni. Okey, dua-duanya salin, S1 dan S2 pada muka surat 65 dalam buku latihan pemahaman. Okey, buku latihan pemahaman. Sini tolong. Okey, jawab semua soalan. Jika tiada buku latihan pemahaman, murid-murid boleh salin dalam apa sahaja buku bahasa Melayu, tiada masalah. Kemudian masa untuk membuat latihan tugasan ini adalah selama 3 hari sahaja. Okey, tugasan ini sangat mudah. Okey, sangat mudah. Jadi tolong selesaikan secepat yang mungkin supaya murid-murid dapat selesaikan kerja-kerja yang lain juga. Kemudian tangkap gambar latihan dan hantar kepada cikgu secara peribadi. Seperti biasa, tangkap gambar dan hantar latihan tersebut kepada cikgu lah. Okey, di sini cikgu juga ingin berpesan supaya murid-murid tolong hantar latihan yang sebelum-sebelum ini yang telah cikgu berikan. Di mana setiap latihan itu cikgu akan nilai, cikgu akan bagi markah dan cikgu akan rekodkan di dalam awak punya PBD iaitu pentaksiran bilik darjah. Jadi oleh itu cikgu berharap semua murid tolong hantar semua latihan yang telah diberikan. Baiklah, apa sahaja soalan boleh kemukakan kepada cikgu secara peribadi, boleh WhatsApp, boleh mesej ataupun Telegram cikgu. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.